A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu kita marilah saya jemput tuan-tuan yang di belakang, mungkin boleh duduk di depan sedikit insya-Allah. Yang mana di luar tu boleh masuk dalam sebelum kita mulakan program kita pada malam ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera yang dihormati para panel kita pada malam ini, Al-Fadil Ustaz Nik Bakri bin Ni'mat, Ustaz Zawawi bin Yusuf, yang dihormati Tuan Haji Azli bin Yusuf selaku TYDP Timbalan yang dipertua PAS kawasan Shah Alam, yang dihormati Ketua Pengarah JPRK Tuan Haji Zulnani, dan seterusnya para pimpinan PAS kawasan Shah Alam, para pimpinan PAS cawangan TTDI Jaya Shah Alam, seluruh rakan-rakan kita daripada PKR, DAP, dan seluruh rakan-rakan kita juga daripada UMNO, Barisan Nasional, dan hadirin-hadiran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini Allah taala pertemukan kita dalam satu majlis yang kita rasakan majlis yang kita namakan sebagai bicara ulama. Majlis ini tuan-tuan cuba untuk kita ketengahkan, yang mana hari ini ulama yang berada dalam parti Islam se-Malaysia PAS, yang mana di antara jamaah-jamaah Islam yang dalam dunia ini, di antara ulama-ulama yang paling banyak dalam jamaah, iaitu jamaah parti Islam se-Malaysia PAS. Kebanyakan ulama-ulama golongan ilmuwan Islam ini, mereka memilih parti Islam se-Malaysia PAS. Tidak lain dan tidak bukan ialah mereka meyakini dasar perjuangan yang ada dalam parti Islam se-Malaysia PAS. Kata Allah dalam surah At-Taubah, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Allah Taala berfirman, dialah Allah yang mengutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa hidayah dan juga agama. Allah Ta'ala utuskan Nabi bawa hidayah dan agama ini liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi, untuk agama ini ditinggikan, untuk agama ini dimenangkan. Kalau kita melihat hari ini tuan-tuan, Islam itu rendah, maka kita wajib untuk kita tinggikan. Kalau hari ini kita melihat Islam itu kalah, maka hari ini kita wajib untuk kita menangkan. Walau karihal musyrikun, walaupun ada orang yang tidak suka pada Nabi, walaupun ada orang yang tidak suka dengan prinsip Nabi, walaupun ada orang yang tidak suka kepada perjuangan Nabi, Nabi SAW tetap melakukan dakwah. Dengan ayat ini tuan-tuan rahimakumullah, maka parti Islam se-Malaysia PAS hari ini cuba untuk meninggikan Islam, cuba untuk meletakkan Islam sebagai dasar perjuangan. Yang mana apa sahaja yang kita buat dalam parti Islam PAS ini, kita menghala, kita bersumberkan Islam. Maka hari ini tuan-tuan rahimakumullah,
dalam keadaan dah berpuluh tahun PAS ditubuhkan. Maka pelbagai kronologi yang telah pun kita boleh lihat sebelum ini, sejarah-sejarah tentang PAS, perubahan-perubahan masa yang dahulunya mengambil satu pendapat Islam dan sebagainya, hari ini juga kadang-kadang dia berubah mengikut masa. Dulu kita mengatakan bahawa orang yang adun, nak jadi adun tidak boleh di kalangan orang perempuan. Sebab di sana dulunya bila mana kita melihat dari sudut suasana tidak sesuai diletakkan orang perempuan menjadi ahli parlimen. Sebab apa? Sebab dulunya pada ketika itu siapa-siapa yang menjadi adun, siapa-siapa yang jadi ahli parlimen akan diburu oleh musuh. Undang-undang pada ketika itu tidak ketat, sehingga boleh mengancam nyawa kepada adun juga ahli parlimen. Kalau seorang perempuan, lebih-lebih lagi dia lemah. Dalam keadaan itu, para ulama PAS membuat keputusan tidak boleh kepada orang bukan kepada orang yang selain daripada lelaki, perempuan lah, tak boleh dijadikan sebagai ahli parlimen. Tetapi hari ini boleh. Sebab apa? Mesti ada sebab kenapa para ulama PAS mengatakan boleh. Sebab dalam keadaan hari ini undang-undang sudah pun banyak dikuat kuasa. Dalam keadaan hari ini keadilan masyarakat hari ini melihatkan kepada apa saja isu nakkan kepada keadilan. Dan kita memikirkan bahawa kita rasa selamat untuk ditabarkan seorang perempuan dijadikan sebagai ahli parlimen, maka hari ini dibolehkan oleh para ulama hari ini. Inilah dikatakan ijtihad. Yang kita bukan kata ni Islam dulu lain, sekarang lain. Tidak. Inilah yang dikatakan ijtihad para ulama. Jadi tuan-tuan rahimakumullah, pada malam ini kita akan membincangkan satu tajuk. Yang mana satu tajuk negara berkebajikan dan pakatan. Adakah PAS gadai prinsip? Dalam keadaan hari ini tuan-tuan, dalam PAS untuk meraih kemenangan, PAS membuat satu ijtihad mengatakan bahawa masuk dalam parti politik adalah merupakan satu kewajipan untuk nak melaksanakan Islam. Dalam keadaan itu, maka PAS berdepan dengan musuh-musuh yang tak nak bawa Islam. PAS berdepan dengan orang-orang yang nak melengahkan kemenangan Islam. Dalam keadaan itu, PAS perlukan kekuatan. PAS perlukan kekuatan, maka di sana ada strategi, ada perancangan yang dilakukan oleh pimpinan. Dalam keadaan perancangan ini, maka hari ini terbitlah yang dikatakan sebagai negara berkebajikan, yang dikatakan sebagai Pakatan Rakyat Tahaluf Siasi. Kita bekerjasama dengan PKR, kita bekerjasama dengan parti DAP, yang rata-rata di kalangan kita tahu parti PKR dan juga parti DAP, kebanyakan mereka adalah orang yang bukan Islam. Pada malam ini tuan-tuan rahimakumullah, kita hadirkan dua orang panel pada malam ini untuk rungkaikan, memberi penjelasan adakah PAS menggadai prinsipnya untuk melaksanakan Islam, yang mana dia hari ini membuat kerjasama dengan orang bukan Islam. Panel yang di hadapan ini ialah panel yang pertama Ustaz Nik Bakri bin Nikmat, yang mana ahli jawatan kuasa PAS kawasan dan juga merangkap ketua urusan ulama kawasan. Lulusan Al-Azhar saya. Ni ulama pelapis ni. Bukan ulama muda nah. Ulama muda belah UMNO nah. Istilah kita ulama pelapis. Nah, setiap negeri ada ulama pelapis. Yang kedua, panel yang kedua adalah Ustaz Zawawi Yusof. Keluaran daripada UAE, menyambung pengajian di Universiti Al-Iman, Yaman. Hebat-hebat tuan-tuan. Dua orang tokoh ini. InsyaAllah pada malam ini akan berkongsi dengan kita tentang penerangan bagaimana PAS hari ini melakukan strategi perjuangan. Soalan yang pertama saya, insyaAllah kepada Ustaz Nik Bakri lah. Saya tengok ni handsome lagi bandingan saya ni. Nak tanya Ustaz Nik Bakri.
Dalam keadaan hari ini Ustaz, ya, ada orang berpendapat, ada orang kata hari ini PAS ini sudah menggadai prinsip. PAS bersama dengan DAP. Yang mana DAP kebanyakannya orang bukan Islam. Sehingga kan bila mana dikatakan begitu, dulunya PAS nak tegakkan daulah Islam, negara Islam, tetapi hari ini sudah bertukar kepada negara berkebajikan. Adakah hari ini PAS menggadaikan prinsip yang dulunya dia kata nak buat Islam, negara Islam, tetapi hari ini dalam moto PAS dikatakan negara berkebajikan? Adakah hari ini PAS menggadaikan prinsip? Mungkin Ustaz boleh terangkan sikit insya-Allah. Fadhal mashkura. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Urus setia minta cakap kuat sikit. Sebab pengurusi yang pertama tadi, dia dah mula gear 5. Jadi panel terus kena gear 6. Tu diberi minta cakap kuat sikit tuan-tuan. Baik, yang pertama sekali, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati pengurusi pada ceramah penerangan kita pada malam ini, ataupun bicara ulama pada malam ini, Al-Fadil Ustaz Fairuz, yang begitu sekali bersemangat memulakan bicara ini. Yang saya hormati dan saya muliakan Tuan Haji Azli, yang selaku timbalan yang di Pertua PAS kawasan Shah Alam. Dan yang saya hormati dan saya muliakan Tuan Haji Zul selaku pengarah GPRK, seluruh kepimpinan PAS kawasan, seluruh kepimpinan pemuda, dewan muslimat, cawangan, dan para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, termasuklah rakan-rakan daripada Pakatan Rakyat, dan termasuklah ya di kalangan penyokong-penyokong UMNO dan Barisan Nasional yang kalau ada dan hadir yang bersama pada malam ini. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, persoalan jelas. Adakah PAS pada hari ini menggadaikan prinsip dasar-dasar perjuangan? Kerana pada hari ini PAS telah mula ya bersepakat bersama dengan DAP, PKR dan sebagainya. Tuan-tuan, sebenarnya isu ini hanya sekadar isu yang dipermainkan. Ya, sekadar yang dipermainkan. Kalau kita nak persoalkan PAS bersama DAP, baru aja PAS ni dengan DAP, yang UMNO dengan MCA tu dah lama dah, kenapa tak cakap? Ya. Tapi tak apalah, oleh kerana penerangan. Ya, kita tak naklah. Tuan-tuan sekalian, saya sebenarnya tidak berminat juga. Ya, Tuan Haji Zul pun dah pesan, kita tidak berminat. Sebenarnya kita bukan niat nak bantai UMNO, tak adalah. Ya, cuma sikit-sikit tu insya-Allah lah. Ya. Tapi tak ada niat sedikit pun. Kerana kadang-kala setengah di kalangan ustaz-ustaz muda UMNO ini, dia tidak bertanggungjawab dalam memperjelaskan isu yang betul. Isu ini perlu diperjelaskan secara adil. Merangkumi parti pemerintah, merangkumi parti pembangkang, merangkumi parti secara keseluruhannya. Tuan-tuan, kita macam-macam di Pulau Pinang itulah. Duk sibuk mengatakan Pulau Pinang ni Cina yang merentah. Sebelum ni Jawa ke merentah? Sebelum ni Melayu ke merentah? Yang ni yang kita kena adil. Tuan-tuan, saya tak nak cakap panjang sangat sebab saya bawa sebuah aja buku malam ni. Ustaz Zawawi nampak 2, 3, 4 buah buku. Namun walau bagaimanapun jelas tuan-tuan, saya nak sebut yang pertama sekali secara jelas. Satu-satunya parti Islam yang mewakili umat Islam di Malaysia, satu-satunya parti yang dasarnya Islam adalah PAS. Satu-satunya parti di Malaysia pada hari ini. UMNO dasar dia tidak Islam, dasar dia kebangsaan. Tuan-tuan, bila mana kita bercakap bahawa satu-satunya parti yang mewakili umat Islam, Melayu Islam, ya, ataupun keseluruhannya mewakili orang Islam di Malaysia, satu-satunya parti adalah PAS. Tuan-tuan, bersama malam ni tuan-tuan sekalian, mudah nak jawab soalan tu, tapi soalan tu panjang, risau juga tuan-tuan. Tapi tak ada masalah tuan-tuan, kita nak bagi tahunya. Saya nak ulang lagi sekali, adakah sekarang PAS telah dikira menggadaikan prinsip? Tuan-tuan, kita mudah aja kita lihat pada dasar perjuangan. UMNO dia ada dasar perjuangan, DAP ada dasar perjuangan, PKR ada dasar perjuangan.
Dan segala parti yang ada di Malaysia dan di negara mana sekali ada dasar perjuangan. Maka bagaimana nak nilai satu-satu parti itu dah ada prinsip ke tidak? Lihat kepada dasar perjuangan. Tuan-tuan ya, dan di sini saya bawa ya. Bukan apa sangat, tuan-tuan pun dah tahu dah. Dan sahabat-sahabat yang lain yang tak pernah baca perlembagaan PAS. Ya, apa salahnya kata kita beli? Tidak salah juga macam kita orang PAS. Beli perlembagaan UMNO baca. Tak salah. Beli perlembagaan DAP baca. Tak salah. Beli perlembagaan PKR. Ya, Parti Keadilan Rakyat. Kita beli, kita baca. Mula kita buat perbandingan. Sebagai kita orang Islam, kita nak duduk parti mana? Kita nak ikut dasar apa? Apa tuan-tuan ya? Ya, saya lebih fokus sedikit kepada orang Islam supaya faham. Kadang-kadang orang Islam lebih keliru daripada orang tak Islam. Nah. Kadang-kadang orang Melayu Islam lebih keliru daripada orang yang tidak Islam. Ya. Tambah-tambah orang UMNO. Keliru. Tuan-tuan. Ya, minta maaf lah kita bagi tahu. Ya. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam perlembagaan PAS, bab yang kedua, fasal yang ketiga, dasar PAS adalah Islam. Jelas. Maka prinsip kita, prinsip Islam. Perjuangan kita, perjuangan Islam. Cuma dalam Islam, Islam ni dia bergerak atas nama ilmu. Maka mana-mana parti yang memperjuangkan Islam mesti bergerak di atas dasar ilmu. Maka tuan-tuan, dalam Islam dia ada satu bab yang kita kena faham. Khususnya merujuk kepada perjuangan, agar perjuangan ini jelas. Dan tidak sampai kita menggadaikan prinsip perjuangan. Baik tuan-tuan. Dalam Islam dia ada dua istilah. Yang pertama namanya as-sawabit. Yang keduanya namanya al-mutaghayyirat. Ini istilah. As-sawabit ialah perkara-perkara dasar. Perkara-perkara tetap. Siapa yang tetapkan? Allah yang tetapkan. Untuk umat Islam, untuk orang Islam, untuk parti yang memperjuangkan Islam. Maka dinamakan as-sawabit. Benda tetap. Apa yang tetapnya? Yang tetapnya tuan-tuan sekalian, dasar kita mesti Islam. Rujukan kita mesti Al-Quran, Sunnah, Ijma' Qiyas. Ini tetap. Ada satu perkara lagi yang dikatakan mutaghayyirat. Mutaghayyirat, kalau kita terjemah dalam bahasa sekarang, dinamakan pendekatan. Pendekatan berpolitik. Siapa bijak berpolitik? Dia kena pandai guna pendekatan politik. Sebab tu tuan-tuan, saya nak katakan bahawa satu-satunya parti yang terbuka di dunia ini, PAS. Parti Islam Malaysia PAS. Yang dia oleh kerana dia menggunakan prinsip dan dasar Islam. Dan dasar Islam ini dasar yang luas, dasar yang terbuka, dasar yang tidak sempit. Maka satu-satunya parti yang membuka keahlian kepada orang bukan Islam, PAS. Pak tuan-tuan ya, UMNO tak berani nak buka keahlian pada orang bukan Islam. Ke tak nak? Ke tak bagi? Apa tuan-tuan? Okeylah tu. Ya. Tapi saya nak ulang lagi sekali bahawa PAS tidak pernah menggadaikan prinsip kerana PAS memperjuangkan Islam, dan Islam ini bukan suatu rekaan, bukan suatu main-main, suatu perkara yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, satu ketetapan yang telah ditegaskan oleh Allah. Ya, kita tidak akan menggadaikan prinsip-prinsip Islam yang kita perjuangkan. Cuma kadang-kala nampak sedikit berbeza atas dasar, boleh jadi setengah-setengah tidak faham dari segi pendekatan yang kita guna pakai. Itu yang pertama tuan-tuan ya. Baik, fasal yang keempat, seruan PAS. Ni nak cakap apa? Seruan PAS adalah Allahu Akbar. Mengagungkan Allah, membesarkan Allah, mengagungkan kalimah Allah, membesarkan agama Allah. Ini jelas dalam perlembagaan PAS. Ya. Jadi saya tidak nak lagi kita kata ada di kalangan orang PAS sendiri, orang UMNO yang menuduh PAS telah menggadai prinsip hanya kerana apa? Hanya kerana terlibat dengan DAP. Ya. Apa tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kemudian saya nak sebut satu lagi lah ya. Ini dipagi mukaddimah. Dia tak boleh panjang sangat dah. Dia jadi panel pertama paling seronok sekali, dia jangan cakap banyak. Ahli panel pertama ni dia ringkas-ringkas. Tuan-tuan, saya nak sebut satu lagi. Tujuan PAS. Ya, tujuan PAS ialah memperjuangkan wujudnya di dalam negara ini sebuah masyarakat dan pemerintah yang terlaksana di dalamnya nilai-nilai hidup Islam dan hukum-hukum yang menuju kepada keredaan Allah. Ini jelas. Ya. Kemudian usaha PAS. Apa usaha PAS sekarang ni tuan-tuan? Memperjuangkan Islam sebagai akidah dan syariat serta menjadikannya sebagai panduan berpolitik dan bernegara, serta memperkenalkan nilai-nilai keislaman dalam usaha menegakkan keadilan dan kemajuan di segenap bidang termasuk pemerintahan dan pentadbiran, ya, ekonomi, sosial serta pelajaran dan pendidikan. Saya baca bukan apa tuan-tuan, baca tu satu benda je saya nak cakapnya. Ya, adakah PAS telah gadai prinsip? PAS ada perlembagaan.
yang termaktub secara jelas bahawa inilah yang diperjuangkan oleh PAS daripada dulu, kini dan selamanya. Pinjam bahasa. Boleh ke pinjam? Boleh. Nampak tuan-tuan? Saya cakap bukan apa. Boleh tak kita ambil yang orang lain punya? Tak ada masalah kalau untuk Islam. Boleh tak kita bergabung dengan orang bukan Islam? Untuk Islam tak ada masalah. Jadi kalau kita pinjam dulu, kini dan selamanya, pinjam aja ya, sebab kita pun bukan apa sangat. Ya ke tak bagi? Wah tuan-tuan, ya saya tegaskan lagi sekali bahawa PAS daripada dulu, sekarang ini pun dan insya-Allah sampai kiamat, selagi mana bumi ini ada, PAS tidak akan pernah menggadaikan prinsip perjuangan kerana kita berjuang di atas suatu panduan yang cukup jelas. Tuan-tuan, setakat ni mana ada satu parti yang cukup jelas dia punya panduan perjuangan? PAS merujuk kepada Al-Quran, PAS merujuk kepada sunnah, PAS merujuk kepada ijma', PAS merujuk kepada qiyas. Dan satu-satunya parti yang cukup jelas dia punya rujukan perjuangan. Maka tuan-tuan sekalian, satu. Yang keduanya, PAS lah merupakan satu-satu parti di Malaysia ini yang mewakili umat Islam yang mempunyai begitu ramai ulama yang digabung dengan golongan profesional. Ulama pun ramai, golongan profesional pun ramai. Tuan-tuan, kalau kita dalam suasana hari ini, ya, Ustaz Nazmi hadir, ya, Tuan Nazir kita yang baru. Takbir sekali tuan-tuan. Allahu Akbar. Boleh tuan-tuan ya? Ini di antara penegasan yang boleh saya kemukakan dalam round yang pertama tuan-tuan. Round pertama, nak cakap panjang pun boleh, cakap pendek pun boleh. Cakap pendek lagi sekali tuan-tuan. Bila mana kita nak menilai satu-satu parti, rujuk pada dasar perjuangan. Maka oleh kerana PAS dasar perjuangannya Islam, kita buat selama-lamanya tuan-tuan sekalian memegang amanah perjuangan ini. Kita tak akan gadai perjuangan hanya kerana kuasa, tetapi yang kita nak tuan-tuan sekalian ialah pendekatan-pendekatan yang menyebabkan kita dapat kuasa. Kerana Islam mesti berkuasa. Islam mesti dapat kuasa. Sekarang tuan-tuan tak payah kita cakap lah, kita cakap terang-terang aja. PAS gila kuasa. Ya, memang PAS nak kuasa. Islam, apa ni Islam ni? Katanya Islam ni warak. Memang Islam nak kuasa. Nampak tuan-tuan? Tambah-tambah dalam dunia di akhir zaman ini, umat Islam berada dalam keadaan tak selamat. Kerana umat Islam tidak ada kuasa. Nampak tuan-tuan? Satu-satunya kuasa untuk menjaga akidah umat Islam. Kuasa untuk menjaga ekonomi umat Islam. Kita tidak nafi golongan-golongan yang lain. Sebab tu tuan-tuan, hari ini kenapa kita tak nak pada UMNO? UMNO dia mengaku Islam, tapi dialah yang menyekat ya, keharmonian, kesucian Islam. Saya nak bawa contoh tuan-tuan sekalian ya. Dalam persoalan hak, kita kata tuan-tuan, orang bukan Islam berada di dalam sebuah negara, dia ada hak. Orang Cina ada hak, mesti kita beri hak dia. Orang India dia ada hak, kita mesti beri hak dia. Hak berapa? Berhak beragama. Orang India dia ada hak beragama. Dia boleh bina kuil, dia boleh bina kuil. Dia boleh sembah apa yang dia nak, dia boleh sembah apa dia nak. Dia boleh buat upacara, dia boleh buat upacara yang dia nak, tak ada masalah. Maka alhamdulillah diberikan. Orang Cina tuan-tuan sekalian nak sambut tahun baru, nak sambut Cap Gohmeh hari ke-15, dia nak pasang mercun. Bising tak pasang mercun ni? Agak bising lah sikit, tapi itu hak dia. Diberi, tak ada masalah. Dan tuan-tuan, termasuklah saya tuan-tuan, para orang Islam yang ada di Malaysia, muslimin muslimat, kita ada hak untuk kita hidup dengan Islam. Orang Cina dia ada hak untuk hidup dengan agama Buddha. Orang India ada hak untuk hidup dengan agama Buddha. Orang Cina ada hak. Orang India ada hak hidup dengan agama Hindu. Tapi kita orang Islam tuan-tuan, tuan-tuan tahu siapa yang menafikan hak kita? UMNO yang beragama Islam menafikan hak orang Islam untuk hidup dengan Islam. Apa makna hidup dengan Islam? Hidup dengan ekonomi Islam. Hidup dengan peraturan Islam. Hidup dengan mahkamah syariah Islam. Hidup dengan hiburan Islam. Kita ada hak untuk hidup dengan Islam. Tapi kenapa hak kita dinafikan? Awak tuan-tuan. Lepas tu kalau kita jawab dulu, kita cakap negara Islam tak nak. Kemudian kita cakap negara kebajikan tak nak juga. Habis apa yang naknya? Setakat tu dululah tuan-tuan ya. Dia takut masuk tu. Ni baru mula-mula soalan tau tuan-tuan. Saya setakat tu dululah pengusi ya. Kepanjang sangat. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Nik Bakri bin Nikmat dengan penjelasan tadi. Untuk kita persilakan kita raikan Al-Fadhil Ustaz Nazmi Abdul Karim yang baru hadir pada malam ini, dan seterusnya insya-Allah. Sebentar tadi Ustaz Zawawi
sebentar tadi apa yang disebut oleh Ustaz Nik Bakri tadi berkenaan dengan Islam PAS, kok mana pun apa saja yang dia buat, dia bersumberkan Islam. PAS, apa saja yang dia buat perancangan, strategi parti politik dia ini berpandukan kepada sumber, yakni sumber Islam itu sendiri. Bagi pandangan Ustaz, dari sumber mana, hujah mana yang dikatakan dibolehkan PAS mengambil DAP sebagai satu parti yang kita boleh kerjasama? Dari sudut hujah mana? Adakah datang daripada Al-Quran? Adakah datang daripada As-Sunnah? Ada benda tak? Ada hujah tak yang dikatakan adakah boleh kita ni parti Islam, kita bekerjasama dengan DAP, orang yang bukan Islam, sedangkan kita berhadapan dengan UMNO yang terang-terang mereka Islam? Kenapa kita pilih DAP? Yang kita tak pilih UMNO, kita pilih DAP, orang bukan Islam. Apa hujah PAS dalam keadaan memilih strategi ini? Fadhal Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurusi Ashabul Fadilah, Ustaz Nazmi, Ustaz Nik Bakri, yang sama lagi sekasihi timbalan yang dipertua Pak Kawasan Shah Alam, Ketua PAS Cawangan, tak dilupakan Abang Zulani, hadirin hadirat yang saya kasih sekalian. Malam ni kerana kita sebut bicara ni, saya akan bawa dalam bentuk yang lebih santai, insya-Allah hadirin hadirat ya. Okey. Di depan saya ni kemudian saya cuba bawa banyak buku kerana kita nak bercakap dengan fakta hari ni. Bila mana kita menyebut di antara isu yang dibangkitkan, iaitu berdasarkan tajuk kepada ceramah kita pada malam ni, adakah PAS menggadai prinsip perjuangannya, di mana yang berceramah PAS menggadai prinsip perjuangan ini di kalangan orang penceramah UMNO sendirilah. Saya boleh kemukakan beberapa isu untuk saya buka pemikiran tuan-tuan. Antaranya kerana sebab iaitu kita mengadakan pakatan dengan DAP, itu satu. Yang kedua, PAS ini dikatakan menggadai prinsipnya bila mana kita menyebut iaitu negara berkebajikan. Kata mereka, dulu kita begitu komited, memberikan komitmen yang teramat sangat, iaitu dalam usaha kita untuk menegakkan negara Islam. Tiba-tiba kita dah bertukar dah. Dan kata mereka kita bertukar ini kerana sebab kekangan, tekangan ataupun kerana nak jaga hati DAP. Sama ada betul tak betul, itu pandangan dia lah. Hadirin hadirat yang saya kasih sekalian, boleh ataupun tidak boleh, neraca untuk kita melihat perkara ini sudah pasti kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang kita diajar macam tu dalam Islam, kita diajar untuk kembali kepada Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penggunaan akal bila mana hadap untuk memahami nas, itu penggunaan akal dibolehkan hadirin hadirat, iaitu untuk kita memahami nas yang ada dalam Al-Quran dan juga hadis, dan juga hadirin hadirat untuk kita memahami iaitu nas-nas yang berselera yang mewujudkan pelbagai penafsiran daripada para alim ulama hadirin hadirat. Contoh kita bawa sedikit pada malam ni. Malam ni ada debat di antara YB Salahuddin Ayub dan juga individu yang bersama saya kenal ketika mana saya menuntut di UIA, yang berhormat Saifuddin Abdullah. Saya kenal dia sebagai orang yang baiklah dia ni. Hadirin hadirat, tajuk dia demonstrasi. Kita dah tahu UMNO melalui ulama-ulama mudanya hadirin hadirat, mereka melakukan buat wacana, antaranya yang terbaru di Masjid Negara bincang, iaitu demonstrasi. Hadirin hadirat, bagi mereka demonstrasi ni haram dah. Itu pandangan dia. Malam ni kita mengemukakan pandangan kita, hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Okey. Kita kembali kepada tajuknya tuan-tuan. Adakah tuan-tuan boleh kita ni berpakat dengan orang bukan Islam? Itu dia punya tajuk besar dia. Dan adakah di sana petunjuk daripada Nabi SAW di mana baginda hadirin hadirat berpakat ataupun mengadakan pakatan iaitu dengan orang bukan Islam? Hadirin hadirat, depan saya ni tuan-tuan hadirin hadirat ada satu kertas kerja yang disediakan, termasuk beberapa buku hadirin hadirat, dan saya nak refer hadirin hadirat pandangan PAS.
Pandangan PAS dalam soal ini hadirat bukan sekarang. Di mana buku ini hudud PAS bercanggah dengan hudud Allah. Ini hadirat jawatan kuasa penerangan agama negeri Terengganu lah. Ni UMNO lah yang buat. Tetapi yang saya nak rujuk hadirin-hadirat pada muka surat iaitu 20. Muka surat 19, muka surat 18 di mana mereka mengambil hadirin-hadirat satu kenyataan daripada satu buku yang dikarang oleh Menteri Besar Kelantan sekarang ini pada tahun 1977. Berdasarkan iaitu keputusan Dewan Ulama PAS masa tu tahun 1977. Di mana di antara yang dibincangkan iaitu apakah hukum PAS menyertai kerajaan campuran 1977. Dan bagaimanakah jawapan Dewan Ulama PAS di ketika itu? Dewan Ulama setelah mana mereka kata membahaskan, mereka menjawabkan jawapan harus. Tak timbul dah kata hadirin-hadirat PAS dulu lain apa semua, memang dah ada dah. Kenyataan daripada dulu bukan menjadi satu kesalahan. Cuma yang biasa kita akan dengar dalam mana-mana ceramah daripada ustaz-ustaz UMNO ataupun penceramah UMNO ini, mereka akan kaitkan dengan satu fatwa yang dikeluarkan di Kelantan 1963. Fatwa hadirin-hadirat dia boleh berubah. Kalau kita buka hadirin-hadirat qawaid al-fiqhiyah hadirin-hadirat, di mana di sana dia ada satu, di mana hukum dia boleh berubah hadirin-hadirat dengan perubahan zaman itu. Hadirin-hadirat. Kenapa di ketika itu lain, sekarang dia lain hadirin-hadirat muslimin-muslimat? Satu, kerana mengambil kira suasana yang masa tu. Suasana masa tu. Kalau kita melihat suasana politik pada 1980-an, 70-an, dia lain. Dan kebangkitan Islam yang dikatakan oleh Profesor Muhammad Abu Bakar. Profesor Muhammad Abu Bakar ini, iaitu seorang profesor daripada Universiti Malaya. Hadirin-hadirat muslimat, berasal daripada Terengganu. Dia sangat hebat bagi saya lah. Di mana politik hadirin-hadirat ataupun dakwah kebangkitan Islam hadirin-hadirat, dia membentuk dakwah suasana Islam antarabangsa itu, dia membentuk hadirat perspektif dakwah, bagaimana cara nak berdakwah hadirin-hadirat. Setiap gerakan Islam hadirat di seluruh dunia. Kalau kita melihat tahun 80-an, masa itu isu KPKP lah. Tuan-tuan hadirin-hadirat. Tapi 60-an dia berbeza. 90-an berbeza. Dan sekarang hadirin-hadirat, satu tinjauan yang dibuat, pendekatan yang digunakan oleh gerakan Islam dia lebih moderate, lebih terbuka. Kenapa? Kerana mereka mengambil kira suasana hadirin-hadirat. Kalau nak tubuh negara Islam hari ini di setengah tempat memang tak boleh. Termasuk apa yang berlaku tuan-tuan hadirin-hadirat kalau kita kata hadirat di Tunisia. Bagaimana Rasid Ghanouchi hadirin-hadirat, seorang ulama yang pernah hidup dalam buangan, dia balik hadirin-hadirat Islam lebih moderate. Dan daripada manakah Rasid Ghanouchi hadirin-hadirat, ulama di Tunisia ini mengambil pendekatannya? Bermula daripada hadirin-hadirat AKP, parti di Turki yang lebih moderate. Tetapi saya yakin, bila mana saya sebut ulama-ulama gerakan Islam ni ada tak bersetuju. Kerana dalam satu artikel yang pernah saya baca hadirin dalam satu blog Ilmuwan Muda, mereka amat keras mengkritik hadirin-hadirat, iaitu ulama-ulama seperti Qardawi, Said Qutb. Mereka menyatakan kalau ada di kalangan agamawan yang menyebut nama Said Qutb, Rasid Ghanouchi, Taha Jabi Al-Alwani, Qardawi, maka ulama tersebut cuba membawa masyarakat kepada Islam liberal. Itu kata dia. Saya tak nak bincang yang tu tuan-tuan. Okey, satu. Yang kedua, kalau kita melihat sunnah Rasulullah SAW, saya mengambil peristiwa yang paling dekat dengan kita, Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj. Di antara sebab berlakunya Isra' dan Mi'raj, Nabi di pulau. Sebelum Isra' dan Mi'raj, Nabi di pulau. Bila mana Nabi di pulau, kalau kita buka sirahnya, sama ada sirah yang diberikan pengiktirafan di Arab Saudi, antara Ar-Rahiqul Maktum. Ar-Rahiqul Maktum, satu kitab sirah yang ditulis oleh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Kalau kita sebut kitab-kitab sirah yang lain, kadang-kadang di Malaysia ini dia tak terima. Kata mereka ini yang lebih menjuruh kepada kebenaran. Tak apa kita sebut. Tuan-tuan, dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum,
dan juga kitab sirah yang lain, ketika mana Nabi di pulau yang bincang untuk menghentikan pemulauan ke atas Rasulullah, orang kafir, sehingga bergaduh di antara Al-Buhturi. Al-Buhturi bergaduh dengan Abi Jahal kerana Al-Buhturi nak bawa makanan kepada keluarga Nabi SAW. Cuba bayangkan tuan-tuan. Cuba bayangkan. Walaupun ni tak cerita berpakat lagi ni. Hadirin hadirat. Kemudian setelah mana Nabi berdakwah ke Taif. Nabi berdakwah ke Taif. Tuan-tuan, kita dah tahu bagaimana orang yang kaya di Taif mereka upah pemuda Samsing. Sebiji macam zaman kita lah. Tuan-tuan, ni berlaku. Ini cerita dalam sirah. Dan sirah benda yang berulang. Bila mana Nabi nak masuk semula ke Taif, Nabi mendapat himayah daripada siapa? Mut'am bin Adi. Mut'am bin Adi dia kekal kafir. Kalau kita menyatakan salah, minta tolong orang kafir, bermakna kita telah menafikan sirah Nabi SAW ini. Sirah Nabi SAW ini. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Kita tak nafi. Bila mana kita bincang tahalluf siasi, pakatan politik. Hadirin hadirat muslimin muslimat. Di sana kita akan melihat tuan-tuan, bukan ada satu pandangan, banyak pandangan. Ada pandangan yang mengharamkan secara mutlak. Ada pandangan yang menyatakan boleh secara mutlak. Ada pandangan yang menyatakan boleh tapi dengan syarat. Hadirin hadirat, kalau kita menyatakan tak boleh, tuan-tuan, tak betul. Tak betul, hadirin hadirat. Kerana ulama ini ada pandangan dia. Berdasarkan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang saya kasihi sekian. Sebab itu merujuk balik kepada soalan yang dikemukakan oleh Musi, adakah PAS lari daripada landasan perjuangannya? Tak. Kita tak lari, tuan-tuan yang hadirin hadirat, dalam apa jua isu PAS dia tak lari. Hadirin hadirat muslimin muslimat, kita tak lari. Tapi yang ceramah dia lah. Okey. Kita sambil sikit masa. Kenapa dengan DAP? Kenapa dengan DAP? Kenapa bila mana UMNO dia mengajak untuk ke arah berpadu balik, bersatu balik, kita tolak apa semua, kamu boleh bersatu dengan DAP. Tuan-tuan je. Kalau kita buka, tuan-tuan, bukan kata PAS dengan UMNO ni, tuan-tuan, dia tak pernah berbaik. Tuan-tuan ya, 1974. 1974, hadirin hadirat masa tu ada di kalangan hadirin hadirat, pemimpin kita dilantik tuan-tuan timbalan menteri, Datuk Asri dia, Cik Gopalnya di ketika itu Mustafa Ali. Dan biasanya bila mana kita bercerita tentang pembangkang dia kata kritik je. Saya bawa tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan kita tuntut ilmu. Tuan-tuan ya, okey. Ini saya baca hadap daripada satu buku hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Okey. Penyertaan PAS dalam kerajaan telah mencetuskan beberapa perubahan ke arah penerapan nilai Islam. Dengar baik-baik ni tuan-tuan. Kalau kita nak bertanya, di mana mulanya tertubuhnya tuan-tuan Bank Islam, Perkim, Yadin, inilah tuan-tuan dia punya hadirin sejarahnya. Seperti memperkenalkan kesenian Islam. Bila berlaku ketika mana PAS menyertai UMNO. Menghapuskan arak dalam majlis rasmi kerajaan. Menghapuskan tempat minum arak dalam parlimen. Memperkenalkan kuliah agama di jabatan kerajaan. Badan-badan dakwah seperti Yadin, Perkin telah digerakkan. Tentangan terhadap perjudian, filem lucah telah dipertingkatkan. Termasuk wujudnya Maktab Peguam Islam dan Bank Islam di atas cadangan daripada PAS. Cadangan siapa? Cadangan PAS. Ketika mana PAS hadirat bersama dengan UMNO. Kenapa hari ini tak boleh? Tuan-tuan, nanti YB Khalid tuan-tuan hadirat dia akan teranglah. Kenapa tak boleh hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Okey, saya bawa hujah-hujah agama saja tuan-tuan hadirin hadirat. Okey, kita kembali tuan-tuan. Kenapa tak boleh? Dia kata DAP dia kafir. Kita nak heran apa? Tuan-tuan, kamu boleh. Kenapa dengan UMNO? Adakah UMNO ini, minta maaf tuan-tuan terpaksa sebut juga, supaya orang faham. Adakah UMNO ni tuan-tuan betul-betul jaga agama? Adakah UMNO betul-betul jaga agama? Dalam isu penghabusan tulisan Jawi.
Nama siapakah yang akan terbit tuan-tuan dalam isu berkenaan? Tan Sri Khir Johari. PAS ke dia? DAP ke dia? UMNO. Hadirin hadat, saya bawa beberapa kenyataan tuan-tuan ya hadirin hadat. Kita bercakap dengan fakta hadirin hadat. Sebab tu banyak buku ni. Mana buku tuan-tuan? Okey. Pada hadirin hadrat, iaitu 20 April 1983. Kenyataan daripada Tan Sri Najib sendiri, hadirin hadrat, Datuk Seri Najib. Seandainya hadrat dilaksanakan Islam, maka negara akan jadi huru-hara. Tuan-tuan, DAP ke dia atau UMNO ke dia? Tuan-tuan, sebab itu dalam satu buku yang dikarang oleh Abu Hasan Ali An-Nadawi, Ilal Islamin Jadid, dalam satu bab dia bincangkan, iaitu Al-Jibayah wal Hidayah. Al-Jibayah wal Hidayah. Al-Jibayah ini, kata Abu Hasan Al-Nadawi, di sana kamu akan melihat wujudnya, iaitu mereka yang bawa Islam ini, Islam yang boleh menguntungkan dia. Al-Jibayah. Yang boleh untung mereka buat tilawah. Tetapi yang merugikan dia, dia tak buat. Contoh-contoh paling dekat hadirin hadat. K-pop boleh kembali. Mereka batalkan ceramah Ustaz Azhar. Macam mana kita kata tuan-tuan, UMNO dia nak pada agama. DAP hadirin hadat kita nak apa? Memang dia kapi. Kenapa hadirin hadat, DAP hadirin hadat pernah keluar kenyataan daripada kapal Sing, langkah mayat aku kalau nak buat negara Islam. Tuan-tuan, kenapa? Adakah MCA ni tuan-tuan tak kapi harbi? Kalau kita dengar ceramah-ceramah Ustaz UMNO, dia kata hadirin hadirat bahawa DAP ni kapi harbi. Abi MCA? Ketika mana kerajaan Kelantan mengemukakan etika berpakaian, yang hentam kerajaan Kelantan siapa? Tuan-tuan, yang buat satu seminar yang dihadiri oleh penasihat agama kerajaan negeri Terengganu, termasuk hadirin hadat CEO ke apa tuan-tuan ulama muda, Dr. Ustaz Fathul Bari. Hadirin, bagaimana hadirin hadat dalam majlis tersebut, tak tahulah sama ada Fathul Bari dia kerti bahasa Inggeris tak kerti tuan-tuan. Tapi dalam majlis tersebut tuan-tuan hadirin hadrat, Presiden MCA terang-terang tuan-tuan hadat hina hudu. Tuan-tuan ya, hadirin hadrat muslimin muslimat rahimakumullah. Kenapa DAP MCA tuan-tuan jadi macam tu? Sebabnya hadat UMNO gagal hadat melaksanakan dakwah. UMNO gagal melaksanakan dakwah. Sehingga orang bukan Islam, termasuk orang Islam sendiri tak memahami agama. Tuan-tuan, hadirin hadat. Itu. Wallahu ta'ala alam, hadirin hadrat. Saya sebut pada pengurus jadi kita cuba habis pukul 11 sebenarnya. Tuan-tuan hadat 11.30 ke hadirin hadat. Dahlah, satu pusingan dah. Kita bagi YB Khalid lah. Saya nak dengar cerita YB Khalid tuan-tuan. Kisah apa? Kisah apa? Kisah rakaman video tu. Baik, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Zawawi Yusof di atas penerangannya sebentar tadi. Maknanya, melihatkan kepada penerangan Ustaz Zawawi tadi, melihatkan kepada hujah-hujah tadi, maknanya Islam membenarkan bekerjasama dengan orang bukan Islam. Islam membenarkan orang Islam bekerjasama dengan orang bukan Islam. Melihatkan kepada dalil-dalil, hujah-hujah yang diutarakan tadi. Saya tertariklah satu ayat Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. Ayat ini tuan-tuan, ayat ini Allah Ta'ala firman. Allah Ta'ala kata, jangan kamu orang beriman, jangan kamu orang Islam ni, jangan kamu ambil orang kafir, orang yang bukan Islam jadi pemimpin. Jangan kamu ambil orang bukan Islam jadi pemimpin. Selain mana? Jadikan mereka sebagai pemimpin umat Islam. Ni ayat terang-terang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Tetapi PAS hari ini mengambil DAP. PAS hari ini mengangkat orang bukan Islam dijadikan sebagai adun. Dijadikan sebagai ahli parlimen. Maka apa hujah? Apa hujah yang ulama PAS hari ini
tetap melaksanakan strategi ini. Apa hujah yang dikeluarkan, yang diambil oleh ijtihad para ulama PAS? Mungkin Al-Fadhil Ustaz Ustaz Nazmi Abdul Karim boleh menjelaskan insya-Allah. Fadhal mashkur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati sahabat ana Ustaz Fairuz, sahabat ana Ustaz Naib Bakri, Ustaz Zawawi, YB kita dan seluruh kepada yang hadir pada malam ini. Jadi tuan-tuan, sebagai sedikit menyambung apa yang Ustaz Zawawi sebut berkenaan dengan kerjasama dengan orang kafir ni, di dalam sirah Nabi SAW sebenarnya banyak contoh bagi orang yang rajin baca sirah. Sebab tu kita nak ambil hukum Nabi daripada sumber Al-Quran, sunnah. Dalam sunnah ini ada sirah Nabi SAW. Ambil hukum daripada Al-Quran, sunnah dan apa yang telah ulama-ulama putuskan. Jangan ambil hukum daripada surat khabar utusan meloya tuan-tuan. Itu bolehlah kalau kita nak ambil hukum nombor ekor, berapa besok keluar nombor, tu tak apa. Ya, siapa menang bola sepak Euro tu boleh. Tapi bab hukum hakam tak boleh ambil kat surat khabar. Ya, surat khabar ni kadang-kadang orang cakap lain, wartawan tulis lain. Dia putar sana, dia putar sini. Kita yang baca sesat lagi menyesatkan. Saya ambil contoh. Satu peristiwa cukup masyhur di zaman Nabi SAW. Dia panggil Hilful Fudul. Hilful Fudul ini berlaku ketika Nabi SAW belum menjadi Nabi. Ketika itu Nabi berumur lebih kurang 30-an SAW. Satu peristiwa berlaku apabila ada orang kafir. Diorang berniaga dekat Mekah. Kemudian datang peniaga luar juga berniaga dalam Mekah. Takdir Allah, peniaga luar ni barang-barangnya diambil oleh orang-orang Mekah. Diambil tapi tak bayar. Lalu orang luar yang datang daripada luar Mekah ni mengadu. Dia ni kenapa ambil barang aku? Kan, dia tak bayar barang aku. Apa barang? Macam itulah bahasa mudahnya. Kenapa tak bayar? Lalu orang Mekah kata apa? Kami orang Mekah ikut suka kita orang lah. Yang ambil tu pula bukan barang-barang ayah dia 3-4 lain tuan-tuan. Jadi tak boleh buat apa. Lalu orang luar Mekah ni mengadu. Dia kata, ya ahla Makkah, unsuruni. Wahai orang Mekah, tolong aku. Aku orang luar datang berniaga dan aku dizalimi. Takdir Allah, di kalangan kafir-kafir ni ada kafir yang agak lembut, yang ada human right dalam perut diorang. Lalu dia kata, kita tak boleh biarkan kezaliman ini berlaku. Walaupun dia bukan orang Mekah, dia orang luar berniaga, kita mesti kembalikan barangan dia tu. Kalau kau ambil, kau kena bayar. Kau jangan nak rampas-rampas macam tu saja. Jadi benda ni tuan-tuan, persefahaman ini dipersetujui. Ramai orang-orang Quraisy bersetuju dengan benda tersebut dan Nabi pun hadir dengan pakciknya Abu Talib. Setelah Nabi SAW menjadi Rasul, apa Nabi kata? Lau du'itu bihi ilal islami la ajabtuhu. Nabi kata, kalau benda tu berulang sekali lagi dalam Islam, setelah aku menjadi Nabi, setelah aku menjadi Rasul, lalu orang kafir ni nak buat benda yang baik, aku akan bersama dengan mereka. Itu jawapan Nabi SAW. Jadi Islam ni mengajar kita, apa benda yang dibawa atas dasar kebaikan, keadilan, kita wajib bersama dengan benda tu, sekalipun benda tu diseru oleh orang kafir. Sebagai contoh, isu bersih kan. Orang kata, ikut ambiga. Kepala otak kau ikut ambiga. Geramlah aku ni. Kan? Kita bukan ikut dia, tetapi kita bersetuju di atas dasar keadilan yang dia nak. Kemungkaran yang dibuat tetap tak betul. Macam mana keadaan pun, lakum dinukum waliyadin. Itu konsep yang Allah ajar kepada Nabi SAW. Bila orang kafir tanya ke Nabi SAW, ya Muhammad, kalau kita bergaduh macam ni tak selesai, aku Quraisy, kau Quraisy, aku Arab, kau Arab, ginilah Muhammad, daripada kita bergaduh bertekak tak selesai masalah, apa pendapat engkau kalau seminggu kita Islam belaka, minggu depan kita kafir belaka? Kan, kita buat konsep one Quraisy, kan, supaya kita bersatu hati. Setuju tak Muhammad? Nabi nak jawab pun pening kepala tuan-tuan. Nabi tak tahu nak bagi jawapan apa. Kalau kau rasa cepat sangat, kita buat setahun sekali pun tak apa. Tahun ni kita Islam belaka, tahun depan kita kafir belaka. Nabi tak ada jawapan. Lalu Allah turunkan ayat,
Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ini semua orang reti belaka. Bagi aku agama aku, bagi kamu agama kamu. Masalah agama tidak ada toleransi. Tetapi atas dasar menegakkan kebenaran, kita wajib bersama. Itu kaedah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, juga berkaitan dengan kerjasama dengan non-Muslim. Ketika Nabi SAW berhijrah min Makkah ilal Madinah, siapa yang menjadi penunjuk jalan sehingga Nabi berjaya selamat sampai ke Madinah? Abu Bakar? Tidak. Abu Bakar menemankan Nabi SAW. Tetapi yang menjadi penunjuk jalan pada peristiwa tersebut ialah seorang kafir yang bernama Abdullah bin Uraiqid. Dia kafir, tetapi dia ni walaupun dia kafir, orang kafir ni tuan-tuan, sebab tu dalam Islam ada kategori kan, kafir harbi, kafir zimmi, kafir musta'man, kafir mu'ahad. Walaupun orang kafir, tapi kadang-kadang dalam hati perut orang kafir ni, dia ada benda yang dia nak kepada kebenaran. Itu perangai fitrah manusia yang Allah ciptakan. Abdullah bin Uraiqid bersimpati dengan Nabi SAW. Dan saya pun sampai sekarang saya tak tahu apa kesudahan Abdullah bin Uraiqid. Lalu dia ni yang kafir menjadi penunjuk jalan kepada Nabi untuk berhijrah ke Madinah. Dan akhirnya Nabi dapat berhijrah ke Madinah dalam keadaan selamat. Siapa yang jadi juru tunjuk itu? Siapa dia? Orang kafir. Ini menunjukkan kalau ada kepentingan untuk Islam, kita wajib bekerjasama. Dan kerjasama kita dengan DAP pada hari ini untuk Islam, bukan untuk kepentingan orang non-Muslim. Orang non-Muslim bila dia ikut Islam, dia selamat. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Aslimu taslimu, Nabi kata. Kamu ikut Islam, kamu selamat. Dan bila Islam memerintah, dia jaga belaka umatnya. Ini kaedah yang Allah Ta'ala letakkan, ajar kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian ditimbulkan masalah, hukum berubah. Dulu tak boleh, sekarang boleh. Tuan-tuan, hukum ni ada dua. Dia panggil qat'iyatu dilalah wa dhanniyatu dilalah. Hukum qat'i tak boleh. Kalau Allah kata haram, haram. Contoh, arak. Itu tak ada diskaun. Confirm haram. Forever and ever. And Batman forever, tuan-tuan. Yeah. Zina, yang dah kahwin, rejam sampai mati. Itu qat'i. Yang belum kahwin, 100 kali sebatan. Itu qat'i. Yeah. Dan kita sedia maklum hukum-hukum qat'i. Tetapi di sana, ada hukum-hukum yang bersifat zanniyatud dilalah. Sebagai contoh yang Ustaz sebut tadi. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa may yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadhdhirukumullahu nafsah wallahu bima ta'maluna basir. Dalam Quran jelas sebut, wahai orang beriman, jangan kamu ambil orang kafir sebagai ketua. Masalah awliya di sini ulama bincang. Awliya ni ketua macam mana, tuan-tuan? Kalau kita buka dalam kitab berkenaan dengan politik Islam ni, leader ketua ni dia ada dua jenis. Dia panggil wilayatut tanfiz, ketua yang hanya pelaksana sahaja. Tetapi dia tidak memegang arahan. Arahan mesti orang Islam yang pegang. Dia sebagai pelaksana. Contohlah macam kita kata tadi, tempat tu BN dengan DAP. Kau pangkah DAP. Kenapa? Bukan kau pilih akidah dia, tidak. Tapi atas dasar tahaluf, atas dasar kerjasama dia dengan parti Islam ini. Dan kita kena ingat, sikap kita dengan parti-parti politik non-Muslim ini, hatta di antara PAS dengan DAP, PAS dengan PKR, kita punya tahaluf itu muakkad, berwaktu, bukan forever, selama-lamanya. Selagi mana mereka ikut syarat-syarat yang kita persetujui bersama. Ini kaedah yang Nabi ajar ketika Nabi SAW dalam peristiwa Hudaibiyah. Ada syarat-syarat yang kita sepakati dengan orang-orang Quraisy, tetapi syarat-syarat ini bersifat sementara selagi mana diorang tak lawan, tak langgar syarat-syarat ini. Tapi kalau diorang langgar, diorang lawan syarat-syarat ini, tidak mustahil kita keluar daripada mereka. Betul ke tak betul? Ini kaedah Islam ajar begitu. Ini kaedah yang Allah Ta'ala ajarkan kepada kita. Jadi kita menyokong mereka bukan atas dasar kita sokong akidah mereka, tidak. Tapi atas dasar pakatan, tahaluf, kerjasama yang kita sepakati di kalangan mereka. Jadi perkataan awliya di situ maknanya diharamkan orang Islam ambil orang kafir sebagai ketua negara. Dia segala-galanya, kita walak kepada mereka. Itu memang haram, tak dibenarkan. Tetapi kalau sekadar wakil kepada kita, sebab tu DAP sendiri kata tak mungkin DAP boleh memerintah Malaysia. Dia sendiri kata macam tu. Tapi nak masalahnya, itulah kata memang tak boleh pun. Tapi masalahnya orang kita ni lebih beriman dengan surat khabar.
Kan suruh belajar, datang ke masjid, belajar, bertanya, bawa kitab supaya kita reti, supaya kita faham. Jangan daripada muda sampai ke tua jahil murakab. Na'udzubillah min zalik. Tu kata, kan? Jadi tuan-tuan, penting faham sirah Nabi SAW. Jadi ada syarat yang dipersetujui bersama, dan kadang-kadang syarat itu nampak macam berat sebelah, merugikan kita. Tuan-tuan, syarat berat sebelah yang macam merugikan kita bukan berlaku zaman kita, berlaku di zaman Nabi SAW. Dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah itu, tuan-tuan, dahlah Nabi SAW dah siap, dah pakai ihram, nak masuk Mekah. Tiba-tiba orang Mekah kata, wahai Muhammad, tahun ni tak boleh, kau balik semula ke Mekah, ke Madinah, kau balik semula ke Madinah. Sahabat Faras, Nabi kata, kita balik. Kalau ikut, apa pula ya Rasulullah, kita dah kuat, kita berperang dengan diorang, kita kalah sekali perang Uhud, yang lain kita menang belakang, belasahlah ya Rasulullah. Nabi kata, sabar dulu, kan? Lepas tu dapat berita Osman bin Affan dibunuh di dalam Makkah. Berlaku perbincangan, akhirnya berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Saya nak cerita sikit antara bentuk yang berlaku dalam perjanjian Hudaibiyah. Orang kafir mewakilkan seorang, yang saya lupa namanya, Suhail bin Amr radhiyallahu ta'ala, jazakumullah. Suhail bin Amr. Suhail ini, tuan-tuan, yang menjadi juru wakil daripada Quraisy. Manakala daripada pihak muslimin, Nabi menyuruh Ali bin Abi Talib tulis. Okey, kita nak tulis apa? Start. Ambil kertas, tulis. Maka Nabi kata, ya Ali, uktub Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Suhail? Ya Muhammad, kita orang ni daripada zaman dulu, kita orang tak pernah kenal Allah tu ada sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang kita orang kenal Bismikallahumma, itu je, dengan nama Allah, itu je. Ar-Rahman kita orang tak iktiraf, Ar-Rahim pun kita tak iktiraf. Apa kata Nabi dekat Sayyidina Ali? Ali, imhi, padam. Ali kata, ya Rasulullah, ini sifat Allah, ini prinsip. Nabi kata, padam, teknikal aja, jangan takut, padam. Nabi tak katalah teknikal tu aku tambah. Tapi benda tu tak ada masalah, sebab dia orang tak percaya, kau bukan boleh paksa orang kafir nak percaya. Dipadam, hanya kekal Bismikallahumma. Tulis lagi, hadza ma ahadahu Muhammadun Rasulullah. Inilah yang dipersetujui oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dekat perkataan Rasulullah, apa kata Suhail? Muhammad, sejak bila kita orang iktiraf kau Rasul? Dengan sebab perkataan inilah kita orang berperang dengan kau, tahu tak? Pasal kita orang tak pernah iktiraf kau Rasul. Apa Nabi kata ke Ali? Ali, padam. Umar kata, aku sepak muka orang tu ni tak pasal sekarang. Kan? Ni muka Suhail ni. Asyik nak padam aja, asyik nak gadai prinsip aja. Dahlah tadi padam Ar-Rahman, padam Ar-Rahim. Ni nak padam Rasulullah. Rasulullah, jangan padam. Ali kata, aku tak nak padam ya Rasulullah. Nabi kata, padam. Aku tak nak padam. Lala Nabi ambil dia punya lengan ni, baju dia seng-seng, dia padam sendiri perkataan Rasulullah. Kalau utusan lawyer hadir masa tu, tuan-tuan, confirm besok keluar muka depan surat khabar, Muhammad telah menggadai prinsip. Confirm, tuan-tuan. Betul ke tak betul? Itu perangai diorang. Dahlah padam Ar-Rahman, Ar-Rahim, Rasulullah padam. Kemudian antara dia punya terma-terma yang dipersetujui, berat sebelah. Antaranya dalam tempoh 10 tahun kita takkan berperang. Okey, no problem. Ada satu yang berat. Apa dia? Mana-mana orang Islam dalam tempoh waktu ini berhijrah ke Madinah, hendaklah orang ini dipulangkan balik ke keluarganya di Makkah. Dan mana-mana orang, contoh ya, orang yang dah masuk Islam, tiba-tiba dia nak balik semula ke pangkuan keluarganya di Mekah, tak boleh dipulangkan semula ke Madinah. Nabi tengok, ya, setuju. Tuan-tuan, bukan kita sahabat tak setuju. Ya Rasulullah, ini berat sebelah. Kalau orang Islam yang nak berhijrah, yang nak selamatkan akidah mereka, kita suruh pulangkan balik ke Mekah. Ini berat, ini prinsip, ini akidah. Nabi kata, sabar, insya-Allah ada kebaikannya. Ada orang persoalkan, Ustaz, yang cakap tu Nabi, Rasul, itu mungkin berdasarkan wahyu Allah. Memang betul lah dia Nabi, dia Rasul. Zaman sekarang Nabi dah tak ada, Rasul tak ada. Itu pentingnya ijtihad. Ijtihad itu penting. Nabi kata, faman ijtahada fa asaba falahu ajran wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau engkau berijtihad dan berkelayakan, bukan saya, ya, saya tak layak berijtihad.
Ya, kita semua tak layak. Yang layak orang yang alim, yang menguasai ilmu-ilmu Islam. Mereka berijtihad. Dan kalau betul ijtihad mereka, mereka dapat 2 pahala. Kalau salah sekalipun, mereka tetap dapat 1 pahala dan tidak berdosa. Sebab ijtihad itu berdasarkan kepada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Okey. Jadi, Nabi kata setuju. Mana-mana orang Islam yang dikeluarkan, yang berhijrah ke Madinah, dipulangkan balik ke Mekah. Mana-mana orang yang dah Islam nak balik ke Mekah, tak payah dipulangkan balik. Nabi setuju. Memang berat sebelah, tuan-tuan. Memang berat sebelah. Tapi ini kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Perjalanan Islam itu jauh, susah, bacaan politiknya jauh ke hadapan. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Sahabat tak nampak isu ni, lalu dipersetujui. Takdir Allah. Beberapa minit selepas ditulis persetujuan ini, datang seorang Islam yang nak berhijrah dengan Nabi. Ya Rasulullah, selamatkan saya nak berhijrah. Nabi kata tak boleh. Dalam perjanjian kata, kamu kena pulang ke Mekah. Menangis dia. Ya Rasulullah, akidah aku macam mana? Nabi kata, bersabarlah, Allah bersama dengan kamu. Teruk Syekh. Kalau kita baca sejarah tu, memang aku pun pressure. Jangan sahabat yang hidup. Kita yang hidup pada hari ini pun pressure, tekanan. Bagaimana orang tu terpaksa dikembalikan ke Mekah. Tapi Allah Ta'ala nak ajar ke kita, benda yang berlaku zaman Nabi akan berulang balik pada hari ini. Tapi kita kena ingat, kita kena cerik lah. Jangan sokmo kita ikut orang kafir belaka. Tapi apa yang berlaku, tuan-tuan? Akhirnya, tadi Allah, diorang ni yang tak boleh masuk ke Madinah, melarikan diri sikit. Akhirnya duduk dekat tengah-tengah jalan antara Mekah dan Madinah. Lalu membentuk satu community, ya, geng-geng fugitif lah kita kata. Yang nak melarikan diri, nak selamatkan diri, duduk dekat tengah-tengah jalan antara Mekah dan Madinah. Akhir, diorang nak masuk Madinah tak boleh. Nabi kata tak boleh. Kita pegang pada janji. Nak balik ke Mekah berisiko. Duduk kat tengah-tengah. Akhir, tuan-tuan, apa yang berlaku? Rombongan peniaga Mekah kufar ini, bila diorang nak pergi berniaga, diorang ni pau ni. Diorang pau. Kita kata pau lah, bahasa lembut sikit kan. Bukan kuih pau, tuan-tuan. Kuih pau sedap dimakan. Aku lapar ni. Dia banyak tak makan tak? Diorang ambush rombongan Quraisy. Bila diorang ambush rombongan Quraisy pening kepala. Dia kata, apa hal ni? Ada kau buat kita macam ni, kita ambush rombongan korang. Akhirnya, diorang balik. Dia cerita masalah dekat orang Quraisy di Mekah. Apa orang Quraisy kata? Pulangkan, biarlah diorang balik ke Madinah. Akhirnya, kemenangan kepada pihak Islam. Itu nak sebutnya, politik ni benda yang jauh. Dan insya-Allah, selagi mana pas berpegang dengan kaedah Islam, Al-Quran, Sunnah, Ijma', lam tadillu abadan. Nabi kata, kamu takkan sesat selama-lamanya. In tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, sebab tu kita nak sebut tadi, kerjasama ini boleh tetapi bersyarat. Dia dengan syarat yang jelas yang kita sepakati. Sebab itu, bila timbul isu hudud, kita tak segan, tak malu, kita cakap depan-depan DAP kita nak hudud. Dan DAP pun dah ada 2 golongan. Ya, golongan yang memang hardcore dan golongan yang berlembut. Itu paling kurang ada. Yang MCA Choi Jomeng kata 40 tahun dia dengan BN, dengan UMNO, haram sepatah dia tak tahu pasal Islam. Dia baru berkawan dengan PAS beberapa hari, dia dah banyak kenal Islam. Ini satu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, keuntungan yang diberikan bila orang Islam, orang non-Muslim bersama dengan Islam dan kita jelaskan pendirian kita secara terang-terang. Tak ada selok, tak ada nyorok-nyorok, clear. Dan dia nampak benda ni dengan sebab cara hidup, cara perjuangan Islam itu betul-betul ikut komitmen. Dia tidak muzabzabina baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula', tidak konsisten. Sebab pas daripada dulu lagi. Ini prinsipnya. Takkan gadai prinsip. Ya. Cuma saya nak sebut tadi, hukum itu berubah selagi mana tidak qat'i. Tetapi kalau hukum qat'i tak boleh berubah sampai hari kiamat. Wallahu a'lam. Okey, memandangkan masa kita agak sempit pada malam ini, jadi kita buka teruslah. Kita buka kepada tuan-tuan, kita memberi masa kepada tuan-tuan untuk mengajukan soalan. Soalan-soalan yang kita nakkan penjelasan dari sudut agama. Bagaimana hari ini PAS mengambil pendekatan politik. Apa yang perlu, yang kita rasa tertanya-tanya dalam fikiran kita, yang kita tak dapat jawapan. Pada malam ini tuan-tuan, kita hadirkan ustaz-ustaz kita di hadapan untuk menjelaskan kepada tuan-tuan. Jadi mungkin sila, ada yang nak bertanya boleh bangunlah. InsyaAllah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengajukan satu soalan, insyaAllah ringkas. Berkaitan dengan apa yang telah dibicarakan tadi oleh para panel dengan cara panjang lebar, terutamanya ahli panel yang kedua dan yang ketiga. Berkaitan dengan tahaluf siasi, khususnya dari sudut kerjasama dengan DAP. Saya ada sedikit maklumat yang mungkin yang pada cadangan saya untuk saya kongsikan dan mungkin mendapat sedikit respon daripada para penceramah kita pada malam ini. Pertamanya iaitu dari sudut bekerjasama dengan DAP. Dia maklumat yang ada sedikit yang ada pada saya ini ialah dia ada perbezaan dari segi kerjasama dengan orang kafir. Contoh-contoh yang diberikan tadi dari sudut kerjasama ini ialah contohnya penunjuk jalan apabila berlakunya hijrah Nabi SAW dari Makkah ke Madinah. Penunjuk jalannya adalah seorang kafir. Satu contoh yang diberikan. Dan lagi satu contoh yang diberikan apabila Rasulullah SAW cuba mencari pasaran dakwah di luar kota Makkah, iaitu di Taif. Dan antara orang yang memberi sokongan kepada Rasulullah adalah seorang yang kafir. Dan banyak lagi contoh-contoh yang telah diberikan untuk mengiyakan hujah di mana Rasulullah sendiri membuat pakatan dengan orang kafir. Perlu dipahami bahawa dia ada perbezaan di sana antara individu dan satu mabda', satu ideologi yang dipegang oleh sekumpulan manusia kafir. Yang menolong Rasulullah, yang berpakat dengan Rasulullah adalah individu. Yang dia tidak ada ideologi. Dia hanya individu yang menunjukkan jalan Rasulullah ke Madinah, yang memberi sokongan, yang menolong, yang membantu pribadi Rasulullah di Taif. Itu adalah ada peringkat individu. Dan mereka ini tidak ada ideologi. Mereka tidak ada mabda'. Mereka tidak ada satu ideologi perjuangan, yang hanya peringkat pribadi menolong. Baik. Soalannya. Dan nak faham soalan ni kena cerita sikit. Soalan dia. Dan kita melihat Rasulullah tidak bergabung dengan orang kafir yang ada ideologi. Musyrikin Mekah dia ada ideologi, dia ada mabda'. Boleh saya celah? DAP dia ada ideologi dia. Bagaimana kita boleh bekerjasama dengan satu kumpulan yang ada ideologi dia? Ideologi sosialis. DAP memegang ideologi sosialis. Kita tidak boleh bekerjasama untuk menegakkan Islam. Bergabung dengan satu kumpulan, satu jemaah, satu kumpulan yang ideologinya tidak Islam. Jadi di sana ada perbezaan di situ. Jadi saya khawatir apa yang dibawakan ini, saya khawatir akan mengelirukan kefahaman masyarakat tentang mengambil Rasulullah sebagai hujah. Di mana Rasulullah sendiri bekerjasama dengan orang kafir. Perlu dipaham tu. Dari sudut orang kafir tu, dari sudut ideologi atau individu. Wallah. Terima kasih. Saya jawab ringkas saja tentang dia bukan, kita bawa contoh tu banyak. Termasuk hadirin hadat, Piagam Madinah tu salah satu bentuk pakatan lah. Written Constitution yang paling pertama, kata Ibn Abbas, yang dibina di atas dunia ini hadap Piagam Madinah. Dalam Piagam Madinah itu Nabi bekerjasama, bukan tuan-tuan, Nabi bina pakatan itu tuan-tuan bukan sekadar dengan orang Islam. Termasuk dengan di antara 3 kelompok Yahudi paling besar. Yahudi ini banyak di Madinah. Qainuqa, Quraizah, hadirin hadat. Adakah 3 kelompok Yahudi ni dia tidak ada? Hadirin hadat, tidak ada kalau kita kata marja'. Tidak ada pegangan. Tuan-tuan, 3 kelompok Yahudi, bukan 3 individu. 3 kelompok Yahudi besar, termasuk Kristian daripada Najran.
Hadirin hadirat, satu. Yang kedua, tuan-tuan, kita faham, tuan-tuan, biasalah, tuan-tuan, Tuan Haji Jawahir daripada Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir pun hadirat adalah salah satu di antara, kalau kita baca, saya mendekuni sikit, tuan-tuan hadirin hadirat. Dan Dr. Fatahi Yakan, tuan-tuan, pernah bincang benda di hadirin hadirat. Saya tak nak bincang, kita bincang lain kali, tuan-tuan ya hadirin hadirat. Dan salah satu artikel hadirin hadirat, di mana dalam Hizbut Tahrir di hadirat, kalau lembah sekalipun, tuan-tuan, kalau boleh mendapat nusrah daripada orang Islam pun, tuan-tuan boleh. Itu kenyataan daripada Hizbut Tahrir. Tuan-tuan, pendekatan berbeza. Bagaimana pendekatan Hizbut Tahrir hadirin hadirat? Iaitu apa yang dibawa, serangan pemikiran. Tuan-tuan, kerana nak bawa dalam bentuk peperangan tak boleh. Yang kedua, revolusi pemikiran. Bila mana dah ada serangan pemikiran, mereka cuba hadap bentuk revolusi pemikiran. Barulah tuan-tuan akan wujud khilafah. Itu pendekatan dia. Pendekatan kita hadap berbeza. Tuan-tuan, ini ijtihad. Ijtihad ini benda hadap yang kita meraihkan suasana yang ada hadirin hadirat pada hari ini. Adakah salah? Tuan-tuan, ya hadirin hadirat, muslimin, kita bawa beberapa contoh. Tuan-tuan hadirin hadirat, kalau bawa contoh yang berlambat, kita boleh bawa. Antaranya Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah. Hadap Nabi pernah melantik Safwan bin Umayyah dalam perang Hunain. Hadap sebagai prinsip tentera. Hadirin hadirat, cuba bayangkan bagaimana Rasulullah boleh melantik hadap Safwan bin Umayyah kafir ni hadap menjadi prinsip tentera. Dan isu hadirin hadirat melantik non-Muslim, hadirin hadirat, pegang jawatan ni tuan-tuan dah lama dibincang. Termasuk guru saya di antaranya tuan-tuan Dr. Abdul Karim Zaidan. Dalam satu buku Ahkamuz Zimmiyin, dia kata tak ada masalah. Tak ada masalah. Sayyidina Umar pernah lantik tuan-tuan orang bukan Islam. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah lantik orang bukan Islam. Tuan-tuan hadirin hadirat, tuan-tuan, isu dia banyak dekat Islam, tuan-tuan. Tapi kalau kata tuan-tuan hadirat, sekadar kita bawa cerita tersebut hadirin hadirat, individu saja, Piagam Madinah itulah contoh paling terbaik. Hadirin hadirat, nak cerita Piagam Madinah, kita tanya YB Khalid, kerana dia pernah ada diskusi dengan seorang padri tentang Piagam Madinah. Hadirin hadirat, wallahu ta'ala alam. Ada respon daripada penyelesaian. Sila. Okey Haji. Jawapan lebih kurang sama. Dan ketika Nabi SAW kata lau du'itu bihi ila al-islami la ajabtuhu, dalam kes Hilful Fudul di Mekah tu, bukan antara personal jemaah Quraisy, bukan personal jemaah. Okey, lepas tu kita kena ingat satu benda lah. Benda yang diputuskan ini ialah atas suara syura, jamaah. Nabi janji dalam hadis la tajtami'u ummati ala dalalatin. Nabi janji macam tu. Umatku selama-lamanya tidak akan berpakat atas kesesatan. Kalau Nabi dah kata macam tu, tiba-tiba kita nak lebih pada Nabi. Orang tengah kata berat nanang, kan? Pandai kita pada Nabi SAW. Ya, ulama ni siapa? Warasatul anbiya, pewaris Nabi, pewaris Rasul. Dan diorang buat atas dasar amanah agama. Amat tak cerdik kalau ulama mengaji berpuluh tahun, menghadap kitab berpuluh tahun, tiba-tiba kita nak gadai prinsip akidah kita dengan non-Muslim. Agak-agak kau cakap pun. Ya, biar kita ni reti, faham betul-betul. Tak mungkin kita akan gadai agama kita. Tak mungkin. Jadi, diorang dengan mabda' diorang, kita dengan mabda' kita. Lakum dinukum waliyadin. Jelas. Dan kita dah sebut tadi, dalam tahaluf ini, bukan selama-lamanya ada bersyarat. Kalau dia langgar syarat, tak mustahil bubar. Sebagaimana kita pernah bersama dengan Pakatan 46, akhirnya kita berpisah dengan 46. Dengan sebab, bila diorang langgar syarat. Itu standard, nak kata macam mana. Jadi, ini dipanggil ijtihad. Para alim ulama. Nabi dah kata dah, kalau betul ijtihad ini, kamu dapat 2 pahala. Kalau kamu silap sekalipun, kamu tetap dapat 1 pahala. Dengan sebab memang niat kita hanya untuk Islam. Dan Allah Maha mengetahui, kita langsung tak ada kepentingan lain kecuali untuk Islam saja. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang mengkhususkan saya. Dalam contoh hari ini bicara ulama dalam kempen-kempen penerangan. Banyak kempen-kempen penerangan yang saya pernah hadir untuk dapat berita-berita terkini lah. Jadi yang menghairankan saya, selepas Ustaz Nick tadi jelaskan tentang perlembagaan apa semua tu, saya pun benda tu very straightforward, jelas, nyata, crystal clear, tak ada apa-apa nak fikir lagi lah. Jadi yang saya tak faham ni, ada tak usaha-usaha dari pihak PAS? Sebab kita sekarang ni banyak menentang, atau bukan menentang lah, memberi penjelasan melalui serangan-serangan daripada akhbar yang mengata PAS membuat benda-benda yang menggadaikan presiden dan sebagainya, dan kita terpaksa membuat penerangan. Jadi ada tak usaha untuk diadakan satu muzakarah berdepan, terus berbincang isu-isu pokok akidah dan sebagainya dengan ulama-ulama di sebelah sana, supaya jelas, nyata dan tidak bagi cerita di belakang dan sebagainya, terus straightforward dengan pihak-pihak itu. Terima kasih. Tuan-tuan ya, isu muzakarah ni hadirat sebenarnya dah lama dah. Termasuk dengan ulama muda, tuan-tuan. Cadangan daripada pemuda PAS Gombak untuk kalau kita kata berdiskusi dengan kalau kata ulama-ulama muda daripada UMNO. Surat dah dihantar dah apa semua. Cuma adalah ulama-ulama UMNO, tuan-tuan meletakkan syarat dia lah. Hadirat yang kita hormati syarat tersebut. Tapi memang dah ada usaha ke arah tersebut. Termasuk dengan Ustaz Kamal Saidin, penasihat agama kepada Menteri Besar Terengganu Kasar ini, Datuk Ahmad Said, orang Pendang daripada Kedah, hadirat. Dan ketika mana dia banyak blok kenyataan, kita dah minta supaya diadakan satu muzakarah dengan dia. Dia tentukan tempat dia, dekat mana apa semua. Itu Ketua Pemuda PAS Negeri Terengganu, hadirat, Esko Pemuda PAS Pusat, iaitu Ustaz Muhammad Nur Hamzah, dan kita dah minta dah tarikh dengan dia. Hadat, termasuk kalau nak cerita debat dengan UMNO ni, YB Khalid lebih tahu lah, tahun 80-an tu, hadir-hadat di mana melalui penyimpang Bumbung Besar Diraja memutuskan debat tak jadi. Memang dah ada usaha ke arah tersebut, hadirat. Tetapi alhamdulillah kita ucapkan tahniah hadat kepada Sina Harian mewujudkan wacana debat ini hadir-hadat secara terbuka. Satu benda yang menarik lah, hadirat, termasuk Kerajaan Kelantan. Saya difahamkan ada diskusi di antara hadir-hadat Datuk Aziz Zainal Abidin bersama Fathul Bari dan juga wakil hadirat daripada Kelantan apa semua. Itu akan dibuat di Kelantan. Hadirat muslimat memang dah ada usaha ke arah tersebut. Alhamdulillah. Hadirat muslimat rahimakumullah. Itulah yang sepatutnya. Yang sepatutnya hadirat bukan suka melontarkan macam tu hadirat tanpa berbincang. Hadirat. Itu perkara yang sepatutnya. Saya bagi pada Ketua Urusan Ulama lah. Baik, terima kasih di atas penjelasan Ustaz kita Al-Fadhil, Ustaz Nik Bakri, Ustaz Zawawi, Ustaz Nazmi di atas penjelasan tadi. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat pada malam ini ialah, tuan-tuan rahimakumullah, PAS sebenarnya tidak menggadai prinsip. PAS apa sahaja yang dibuat, apa sahaja yang distrategikan, yang dibuat, yang dirancang adalah berpandukan kepada Islam itu sendiri. Cuma hari ini berlaku apa yang dicakap-cakap di belakang ini adalah orang yang sengaja nak menimbulkan persoalan, yang sengaja nak menimbulkan kekeliruan di kalangan masyarakat, dan akhirnya tak nak pun tahu berkenaan dengan apa asas PAS membuat keputusan tersebut. Jadi pada malam ini alhamdulillah kita jelas dengan apa yang kita bincangkan pada malam ini, dan insya-Allah mudah-mudahan sedikit sebanyak kita mampu memperdalamikan lagi kita punya ilmu, dan yang kedua kita boleh mampu untuk menarik lagi, memberi hujah-hujah ilmiah kepada mereka-mereka yang masih lagi mempersoalkan tentang pendirian PAS dalam keadaan kita nak menahala kepada negara berkebajikan dan juga bersama pakatan. Jadi saya rasa itu saja, insya-Allah mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini dirahmati oleh Allah dan memberi berkat kepada kita. Mudah-mudahan
dengan usaha yang sedikit ini tuan-tuan rahimakumullah, kita akan menang dalam pilihan raya akan datang yang membarisi orang-orang Islam yang akan memenangkan Islam. Tuan-tuan rahimakumullah, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Setengah pada pengusi. Setengah pengusi. Jadi saya serahkan kepada pengusi lah. Pengusi majlis lah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin qaidil mujahidin Sayyidina Muhammadin Nabiyil Amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahum ila yaumiddin. Yang dimuliakan Saudara Mak Syah selaku pengerusi majlis, merangkap ketua cawangan kita, Ustaz Nik Bakri selaku ketua urusan ulama, Ustaz Zawawi, Ustaz Najmi dan Ustaz Ferus, semua ya bersama dengan pasukan urusan ulama PAS kawasan Shah Alam, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Pada mulanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran yang sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana alhamdulillah ya dengan keizinan dan inayahnya dapat kita berkumpul dan dapat kita bertemu pada malam ini di dalam satu majlis bicara ulama. Sama-sama kita doakan semoga kehadiran kita dan usaha-usaha kita ini akan diterima oleh Allah Ta'ala sebagai amal salih dan sebagai salah satu usaha fi sabilillah insya-Allah. Malam ni sebenarnya apa yang di antara matlamat lah ya kita ada program ni ialah untuk menunjukkan bahawa sebenarnya dalam PAS ni di semua peringkat daripada peringkat cawangan sampai ke kawasan, sampai ke negeri, sampai ke pusat, ya, alim ulama memang memainkan peranan yang cukup penting, ya. Mungkin kadang-kala ialah oleh kerana ini Shah Alam, kadang-kala yang menjadi orang nampak lebih ahli parlimen, ya, kerana banyak buat bising dan sebagainya, masuk dalam parlimen dan sebagainya, ya. Tetapi dalam PAS peranan alim ulama ini sebagai boleh dikatakan sebagai tulang belakang, ya, untuk menentukan bahawa PAS ni akan sentiasa mengikuti, ya, landasan yang seperti mana yang ditetapkan di dalam perlembagaan tu. Ianya tidak akan insya-Allah ianya tidak akan tersasar, ya, daripada landasan itu, ya. Ni yang orang adalah yang dikatakan bahawa ulama dah tak berperanan, ulama dah dipinggirkan dan sebagainya. Lalu ni yang kita nak buktikan, ya, pada malam ini bahawa itu adalah tuduhan-tuduhan yang tidak berasas, ya. Apa yang kita nak sebenarnya bila kita ni dah memerintahlah di negeri Selangor, walaupun kita tak berkuasa sepenuhnya, tapi kita nak supaya alim ulama, ustaz-ustaz semua dapat berganding bahu dan berperanan dan berfungsi untuk mendidik masyarakat dan membawa perubahan, ya. Pasal masalahnya perjuangan PAS ni ianya bukan sekadar perjuangan nak dapatkan kuasa, ya, tetapi kita nakkan mengubah masyarakat itu sendiri, ya. Ni yang kita nak ruang yang seluas-luasnya yang memungkinkan supaya usaha-usaha dakwah, pendidikan, ya, memberikan kefahaman kepada masyarakat dan sebagainya terbuka seluas yang mungkin, ya. Saya baru balik daripada Kedah lah minggu lepas. Saya berceramah dengan seorang ustaz, tok guru, tok guru, dia orang panggil tok guru Awang Lanai, ya. Dia mudir kepada Pondok Lanai, ya. Dia buat petikan daripada satu kitab. Dia kata orang Islam ni sendiri kita dah tak faham apa politik, ya. Politik ni kalau ikut fahaman barat ianya merupakan perjuangan untuk nak dapatkan kuasa tanpa ada pantang larang, ya. Tak ada pantang larang, apa saja boleh buat untuk nak dapatkan kuasa, ya. Tetapi kalau dalam fahaman Islam, apa yang Tok Guru Awang Lanai dia baca, dia kata as-siyasah syar'iyah hiya istislahul khuluq bi irsyadihim ila tariqil munji fid dunya wal akhirah, ya. Ni maknanya politik ini ianya adalah untuk menyempurnakan
akhlak manusia, ya, menyempurnakan, mengindahkan, mencantikkan, mengislahkan, ya. Ni istislah tu datang daripada perkataan islah lah kan. Dia untuk nak menyempurnakan, memperbaiki akhlak manusia dengan memberikan kepimpinan, ya. Ni pemerintah, ya, orang yang terlibat dalam politik, ya, memberikan kepimpinan dengan contoh, dengan seruan, dengan tunjuk ajar dan sebagainya ke arah jalan kejayaan dunia dan akhirat, ya. Ni politik. Politik Islam ni tak pernah terpisah tentang soal dunia ataupun akhirat, soal pahala dan dosa. Ni yang Tok Guru ni Aziz selalu duk sebut, ya. Kita dalam politik ni soal dosa, soal pahala, ianya cukup relevan, ya. Dan inilah yang kita nak cuba sedarkan umat Islam yang telah lama hasil daripada penjajahan kita, ya, beratus tahun, ya, pendidikan kita dipisahkan daripada kefahaman agama dan sebagainya, selain daripada soal ibadah khususiah, ya. Maka kita nak ubah, kita nak kena ada pendedahan, pendidikan, ya. Lalu untuk nak melakukan perubahan itu, kita nakkan kuasa untuk supaya ruang untuk kita melakukan perubahan kepada masyarakat dan memberikan gambaran yang lebih tepat kepada umat Islam berhubung dengan Islam itu, kita dapat ruang itu. Itu permulaan dia, ya. Dia bukan kita nak kuasa lepas tu kita nak paksa orang supaya orang jadi baik, ya, supaya kita nak paksa orang supaya orang ni menjadi Islam dan sebagainya, ya. Itu bukan kaedah, ya, yang telah ditunjukkan di dalam Al-Quran dan di dalam perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang kita tahu, ya, terbentuknya Kota Madinah seperti mana yang disebutkan tadi, ya, nombor satu ianya atas penerimaan masyarakat kaum daripada golongan Ansar, ya, kaum Aus dan Khazraj. Mereka terima dengan rela, ya. Lepas tu ada tahluf dengan orang-orang Yahudi, ya. Ini semua tak ada dengan paksaan, ya. Ianya telah terhasil daripada penerimaan, dan bila dah diterima tu, Rasulullah SAW sebagai pemimpin dan pemerintah membawa perubahan secara berperingkat-peringkat, ya. Inilah yang kita nak usahakan, ya. Saya sebenarnya malam ni tak naklah cerita panjang sangat, kerana sebenarnya matlamat yang terpenting ialah untuk nak zahirkan hakikat bahawa sebenarnya PAS ni dia punya organisasi, ianya merupakan satu organisasi di mana peranan ustaz-ustaz dan ahli ulama itu cukup penting, ya. Inilah kita punya kekuatan kita selama ini, ya. Tapi saya nak sebut satu je lah, ya, sebagai tambahan, ya. Hakikat dalam suasana politik negara kita, sistem demokrasi berparlimen, kita ni sebenarnya bersaing dengan UMNO, ya. Kita tak lawan dengan DAP, ya. Kerusi yang kita bertanding, PAS bertanding, tak ada satu kerusi pun dia lawan dengan DAP ataupun MCA ataupun MIC. Dia lawan dengan UMNO. DAP lawan dengan MCA, MIC, ya, dan sebagainya, ya. Maknanya kita dengan UMNO ni kita bersaing untuk mempengaruhi masyarakat Islam dan orang Melayu. UMNO nak bawa ke arah kiri, kita nak bawa ke arah kanan. Tu hakikatnya, ya. Tu hakikatnya, ya. Dia bukan soal kata kita ni bersaing dengan DAP nak bawa orang Melayu, orang Islam pergi ikut arah ni. Tak. Kita bersaing dengan UMNO. UMNO kata Islam adalah begini. Kita akan masuk syurga kerana kita ni orang Islam. Makan rasuah tak apa, asalkan tiap-tiap tahun pergi umrah, ataupun dapat rasuah 10% bagi pada masjid, sedekah pada Allah, ya. Seolah-olah begitulah, ya. Kerana bila kita tegur tentang rasuah, bila kita tegur tentang soal hukum hakam Islam dan sebagainya, macam-macam lah dia punya alasan dan dia punya hujah, ya. Lalu kita yang bersaing untuk kepimpinan orang Islam ni ialah PAS dan UMNO, ya. Kita nakkan corak kepimpinan yang seperti mana yang saya sebutkan tadi, di mana peranan kita nak baikkan, nak pulihkan, nak memperbaiki akhlak orang Islam. UMNO dia nak supaya orang Islam tuan, orang Melayu tuan, akhlak tak kisah, rasuah
Itu hak sebagai tuan. Bila kita tuan, kita boleh buat apa yang kita suka. Ya? Nak bagi 250 juta pada Syahrizad dan keluarganya, tak ada orang boleh kata apa. Aku tuan. Ya? Tapi kita tak nak macam tu. Kita nak supaya orang Islam, politik kita adalah politik yang mempunyai akhlak. Ya? Yang nak menuju kepada kejayaan dunia dan akhirat. Dunia juga. Jangan kita kata, kita nak akhirat je, dunia ni kita tak kisah. Tu tak betul juga. Ni pun satu lagi ekstremis. Ya? Orang Islam, kita mesti mentadbir dan mencorakkan dunia. Mengikut kehendak Islam. Itu perjuangan kita. Dan bila kita berpegang kepada usaha dan perjuangan itu akan mencapai kejayaan di akhirat. Ya? Tu dia punya ada hubung kaitnya. Maknanya perjuangan dunia untuk nak supaya dunia ini ditadbir mengikut Islam, itu akan menentukan kita mencapai kejayaan di akhirat. Iaitu selalu disebutlah dunia ni sebagai jambatan kepada akhirat. Kita tak boleh kata, kita tak kisah. Ya? Ini soal rasuah, soal penyelewengan, soal kezaliman, soal ini Allah akan ubah. Kita semayang, puasa, tu dan sebagainya. Tak betul. Ya? So inilah yang kita nak cuba usahakan. Dan kita bersaing dengan UMNO. UMNO nak mendapat kepimpinan orang Melayu Islam. Dia nak bawa ke arah tertentu. Kita nak bawa ke arah yang lain. Itu sebab kita bersaing dengan mereka. Tak ada walaupun satu kursi. DAP, dia nak bertanding dan cabar kita. Tak ada. Yang menghalang kita daripada menang, UMNO. Bukan kita. Bukan DAP. Ya? Tak ada satu pun kursi pun dia tak cabar kita. Ya? Inilah yang satu perkara yang hakikat politiknya. Ya? Dalam suasana sekarang. Lalu orang tak faham, kenapa kita ni bermusuhan dengan UMNO? Kenapa kita tak bermusuhan dengan DAP? Kita bermusuhan ataupun kita berlawan dengan UMNO kerana yang menghalang kita menang di kerusi orang Islam, orang Melayu adalah UMNO. Bukan DAP. DAP bertanding di kerusi orang bukan Islam majoriti. Dia lawan dengan MCA, dengan MIC. Ya? Lalu saya selalu buat perumpamaan. Ada kampung Melayu diserang oleh lanun Melayu. Ada kampung Cina diserang oleh lanun Cina. Lalu kita ni di kampung Melayu, kita lawan dengan lanun Melayu. Kenapa kita nak lawan dengan lanun Cina? Ya? Lanun Cina tu biar DAP lawan. Ya? Dia dekat dia punya kampung, dia lawan dengan lanun Cina. Kita lawan dengan lanun Melayu yang nak rompak, ya, dan nak merosakkan penduduk-penduduk di kampung ini. Ya? Itulah persaingannya. Ya? Wallahu alam lah sama ada perumpamaan itu tepat ataupun tidak. Tetapi itu cara yang mudahlah nak beri kefahaman. Ini hakikat politiknya begitu. Ya? Yang terakhir saya nak sebut satu je lah. Ini mungkin pun Ustaz pun boleh perbetulkan. Sebenarnya Spanyol, ya. Spanyol ni jatuh kepada orang Islam bila masyarakat Kristian Spanyol tu dia bergaduh. Ada dua kumpulan. Raja Spanyol ni, dia zalim. Dia rogol adik kepada salah seorang governor di Spanyol. Governor ini datang ke Afrika Utara. Ya, iaitu ke kawasan Tunisia, Algeria, bertemu dengan pemimpin-pemimpin Islam dan meminta supaya berpakat dengan tentera dia jatuhkan Raja Spanyol tu. Ini sejarah dia. Ya? Ini yang tentera-tentera Islam akhirnya yang governor orang Islam dekat Spanyol itu, Musa An-Nusair, dia bersetuju. Tapi dia letak syarat. Kamu mula memberontak dulu. Lalu bila governor ni balik, dia mula memberontak. Dia lawan. Lepas itu tentera Islam datang masuk. Bersama-sama. Ini bila, yalah, ini ijtihad politik pada ketika itu. Dan hasil daripada itu, maka barulah Tariq Ibn Ziyad, dia turun dia bawa tentera-tentera Islam daripada Afrika Utara, mengalahkan raja itu, dan governor yang meminta supaya dia memberikan dia memang syaratnya ialah bahawa orang Islam akan memerintah Spanyol dan mereka akan menyokong dan membantu, ya. Dan Spanyol itulah menjadi sebagai
satu tamadun, umat Islam yang memerintah, Kristian pun ada, Yahudi pun ada dan sebagainya, dan ianya merupakan satu negara yang dianggap sebagai contoh, ya, contoh kepada keadilan dan masyarakat yang berbilang agama dan berbilang bangsa yang benua Eropah tak pernah mengenali sebelum itu, ya. Kerana style Kristian dulu, orang yang agama lain dia bunuh je, dia tak beri agama lain nak bertapak di Eropah, ya. Tapi dalam keadaan itu, itulah suasana politik dan bagaimana pemimpin politik dia mengambil kesempatan dan mengambil peluang daripada suasana yang telah berlaku dan dia bekerjasama. Tapi syarat, oleh kerana Musa An-Nusair dia sebagai governor, dia ada kekuatan, lalu dia boleh letakkan syarat dan sebagainya, tapi akhirnya bekerjasama lah, kan. Lalu ini pun satu perkara yang merupakan sejarah yang kita boleh lihat, wallahu alam, ya. Lalu saya nak ucapkan beribuan terima kasih, jazakallahu khairan katsira kepada semua yang telah hadir dan khususnya kepada ahli panel kita lah, ya. Yang terpenting saya sendiri pun tak terasa tak rasa takut, ya, untuk nak menghadapi masyarakat, kerana saya yakin bahawa ustaz-ustaz kita yang muda-muda ni alhamdulillah akan sentiasa bersama dengan kita, dan kalau ada apa-apa yang saya tersilap, ya, dengan apa-apa sikap ataupun derian, ya, mereka akan menegur saya dan memberikan nasihat dalam semua yang kita usahakan bersama, insya-Allah, ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.